Taqabbalallah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya Allah Subhanahu wa taala memberikan limpah dan rahmatnya sehingga kita boleh selesai melaksanakan bacaan Yasin secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar akan rintihan dan doa daripada kalangan kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita melakukan ataupun kita berjumpa secara berjemaah, sebelum ni kita boleh baca Yasin secara depan, kita boleh mengaji secara live. Hari ni live juga, tapi secara di rumah masing-masing. Sebenarnya ianya juga satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Macam mana Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam tetap dia sebut satu musibah itu sebagai rahmat bagi dirinya. Jadi kita boleh amalkan ayat ini. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub. Sesungguhnya ya Allah, anni massaniyadurru. Nah, sesungguhnya mudarat yang terkena kepadaku, yang ada padaku ini ya Allah, Anta arhamur rahimin. Di antara rahmat yang kau berikan kepadaku, antara rahmat-rahmatnya. Itu dia. Nah, Nabi-Nabi dan Rasul ini kita pun tahu dah. Inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya golongan yang paling berat, paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ialah para Nabi dan Rasul. Allah bagi ujian berat ke atas mereka. Nah, sehingga Nabi Ayub AS yang Allah SWT uji yang sakit selama berbelas-belas tahun. 17 tahun dia sakit. Dia nak minta dekat Allah SWT, dia malu sebab masa sihat dia tak minta Allah bagi sihat. Tapi bila dia sakit, dia angkat tangan, menadah tangan kepada Allah SWT. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Para malaikat melihat keadaan Nabi Ayub, mereka ini rasa terpegun, rasa hebatnya Nabi Ayub alaihissalam. Layaklah engkau wahai Ayub menjadi kekasih Allah, menjadi Nabi Allah, utusan Allah, sebab sabarnya kamu. Dan ayat ini juga digunakan oleh para ulama, tok guru, sebagai ayat untuk dijadikan sebagai ayat dipanggil antibody. Ayat ni boleh gunakan sebagai antibody tubuh kita. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Sebab ada perkataan durru dan ada perkataan rahmat di situ. Rahmat ni nikmat, kesembuhan yang insya-Allah Allah SWT akan berikan kepada kita. No? Jadi berbalik kepada apa yang kita buat ni, walaupun kita rasa mungkin agak susah sebab kita nak masuk, mungkin ada yang hak lain tak apa nak clear, ada yang hak gambar tak keluar-keluar, tak timbul-timbul pun ada, macam-macam lah. Nah, hak saya pula ni dia jadi skrin ada 4 orang lah. Tak tahu apa jadi sebab tu. Tapi dalam keadaan yang susah, yang payah ini, kata Nabi SAW, kita ada pahala yang besar sebab kita buat sesuatu dalam keadaan dipanggil al-haraj. Itu dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, dalam keadaan sempit ini, kita buat juga program ni. Kita laksana juga program ini. Sekarang memang kita tak nampak. Bila kita akan nampak semua perkara ni? Semua perkara yang kita buat, perkara baik, perkara ibadat, kita buat pahala baca Al-Quran, pahala baca Yasin, kita baca malam ni, nampak tak nampak? Bukan lepas-lepas baca nampak seketui, pahala tak nampak. Pahala zikir, pahala sedekah, pahala kita buat segala macam bentuk kebaikan. Apa sahaja yang kita buat ni, kita nampak tak? Kita tak nampak satu pun. Tak nampak pahala ni. Pahala ni satu benda yang ghaib, yang kita tak nampak, yang kita tak boleh pegang dengan tangan kita, yang kita tak boleh rasa dengan anggota panca indera kita. Tapi bila kita akan nampak semua perkara ni, bila akan sedar yang pahala itu sebenarnya ada, bila pahala itu sangat diperlukan, iaitu ada 4 perkara
yang ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan. Ya. Antaranya ialah ianya sangat berguna waktu bila? Waktu ketika wajah malakil maut faqad ra'ah. Bila? Wajah malakil maut, ketika kita ini Allah beri untuk melihat wajah malakul maut ataupun al-malakul muwakkilun yaqbidur ruh. Iaitu malaikat yang Allah SWT jadikan untuk mencabut nyawa kita sebenarnya malaikat Israel, malaikat maut dia panggil. Malaikat maut. Nama dia tu nama malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa. Al-malakul muwakkilun yaqbidur ruh. Malaikat ni Allah jadikan sebagai wakil untuk cabut nyawa. Untuk cabut nyawa ni malaikat maut ni. Dan kemudiannya pada ketika itulah kita ini sangat memerlukan pahala, sangat memerlukan amalan-amalan, dan pada ketika inilah kita boleh melihat amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita inilah yang akan bantu kita di saat-saat akhir. Ya? Di saat pada ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan al-malakul muwakkilun yaqbidur ruh. Dia muammai malaikat, dia perintahkan malaikat, nazalal malaikatu minas sama', turun malaikat daripada langit. Ada daripada kalangan mereka itu, diturun daripada langit, nazalal malaikatu minas sama' bidul wujuh, dan satu lagi kumpulan sudul wujuh. Ada dua kumpulan. Satu muka putih, bukan pasal pakai bedak. Dia muka putih sebab apa? Sebab malaikat rahmat. Kemudian hak sudul wujuh itu malaikat azab. Main muka gelap-gelap ni, bukan negro, tapi malaikat yang daripada kalangan malaikat azab. Dua malaikat ni turun. Malaikat ni Allah SWT perintahkan, setiap kali ada orang mati, dia ni akan turun mai. Di samping malaikat maut akan mai kemudiannya. Turunlah malaikat maut, dan malaikat maut wajah malakil maut faqad ra'ah. Siapa boleh tengok wajah malaikat maut, tanda dia dekat sangat dengan kematian, ataupun dia sedang akan merasai kematian. Masa ni lah kita baru teringat pahala kita. Kita baru teringat hak zikir kita yang kita tak buat dulu banyak-banyak. Barulah kita teringat tak sedekah banyak-banyak. Barulah kita teringat kita tak duduk dalam majlis ilmu, tak duduk dalam pusat-pusat pengajian, tak duduk dalam majlis ilmu agama ni. Kita tak ambil peluang untuk mengaji agama sebab masa tu ilmu, masa tu pahala-pahala, dan masa tu amalan-amalan zikir kita. Masa tu apa sahaja kebaikan yang kita buat, dia akan datang dan kemudiannya dia tu bantu kita pada saat itu. Yang pertama. Yang keduanya, wa mararatil maut faqad zaq. Ini. Masa sebelum kita mati, sebab kepada kematian tu sakit. Sakit yang ada sakit jantung, ada sakit macam-macam, ada sakit kecil manis, ada darah tinggi, ada macam-macam bentuk penyakit. Dan ada juga yang sakit disebabkan kenanya COVID-19 ini. Kena COVID, nak menyawa tak boleh, badan jadi seram sejuk, sak panas, sak demam, sak elok. Menyawa pun tak berapa nak selesa. Tak apa nak selesa. Tetapi kesemua itu akan hilang apabila datangnya wa mararatil maut faqad zaq. Apa dia? Datangnya sakarat, datangnya sakaratil maut, datangnya ghamaratil maut. Apa dia? Ghamaratil maut, sakaratil maut, datangnya ujian ataupun fitnah ataupun ujian yang dahsyat dalam sepanjang kita hidup ini. Itulah ujian yang besar. Itulah ujian yang besar kepada kita setelah kita melalui ujian-ujian atas dunia ni. Kita tengok Allah bagi jadi kita keluar ke dunia ni, tak ada siapa keluar gelak. Tak ada siapa yang beranak mai keluar gelak. Terus ada bohong lah. Rakamlah siapa pun yang keluar, semuanya keluar teriak. Macam apa? Beratnya dunia ni. Duduk atas dunia ni berat ujiannya. Banyak ujian. Dia tengok dunia ni, walaupun 9 bulan duduk dalam perut mak tu, Allah bagi dia cuba biasakan dengan dunia. Sebab tu dia lahir ke dunia ni. Allah kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a
wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Allah sebut dah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Demi Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita daripada perut mak kita, tak tahu apa kita keluar. Apa pun tak tahu. Tak ada siapa pandai matematik, tak ada siapa pandai taranum, tak ada siapa pandai ceramah, tak ada siapa pandai jadi engineer buat bangunan, tak ada siapa pandai. Keluar main semua teriak. Teriak tengok dunia. Tapi perasan tak? Lepas tu kita gelak, kita seronok, kita bahagia. Akhir sekali nak mati, teriak pula. Nak mati ni tak ada siapa yang gelak. Semuanya nak mati ni teriak balik. Maksudnya lahir dalam keadaan menangis dengan tangisan, dan kita nak tinggal dunia pun sama juga dengan tangisan. Dan satu abang lah, dia ni ada tattoo besar nampak di pada bau ke, di dada ke, gangster atau mana, semuanya akan menangis. Ketika mana? Wa mararatil maut faqad zaq. Tapi Nabi ajak kita, orang yang beriman jangan bimbang. Kita yang takut, yang takwa kepada Allah, yang otak kita 24 jam fikir pasal Allah, fikir pasal Nabi dan Rasul, yang iman kita ini iman yang sahih, jangan duk bimbang, jangan duk takut. Ada ajaran yang diajarkan oleh Nabi, ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita baca sama-sama. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Minta Allah bantu. Nanti doa ni siapa baca? Nabi baca. Walaupun Nabi seorang Rasul kekasih Allah, dia pun minta dekat Allah supaya bantu dia untuk menghadapi saat-saat sakaratil maut. Saat-saat sakaratil maut. Nazdu Nabi baca apa? Allahumma ani ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk menghadapi ghamaratil maut. Apa dia ghamaratil maut? Wa sakaratil maut. Iaitu untuk menghadapi ujian, sakitnya. Ghamaratil maut wa sakaratil maut. Dan sakaratil maut. Ujian pada ketika tu. Jadi kita minta Nabi bagi panduan. Kita tak boleh kata, apa duk cerita bab maut ni. Tapi Nabi bagi panduan. Setiap apa hak yang berlaku dekat kita ni, ada panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, kalau kita takdir mati. Kemudiannya siapa yang minta boleh baca masa tu. Nabi ajak kita, kalau kita tengok orang yang keadaan sakit, kita ambil air, celup tangan masuk macam mana Nabi buat, wa yamsahu wajh, dan kemudian sapu muka. Sapu muka dengan air yang kita celup tadi, kita baca doa tu. Jangan ambil banyak sangat, lagi mati sebab lemah air tu. Allahumma a'inni ala ghamaratin wa sakaratin. Pergi ambil buat pekuk macam kita duk ambil sembahyang tu, pergi buah di hidung, mati lemah. Ambil sapu muka sambil baca Allahumma a'inni ala ghamaratin wa sakaratin. Kemudian ambil sapu di dada sikit, sebab ketika saat-saat sakarat ini diumpamakan, disebutkan oleh Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni orang tanya, macam mana ni keadaan sakarat ni? Sakarat ni kita umpama gunung ganang bukit bukau yang diletakkan di atas dada kita. Sebab kata sesaknya dada pada saat itu. Sebab tu orang yang kena COVID pun dia sesak dada dia. Hak teruk ni. Dia rasa sesak dada dia. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca ikut saya semua. Allahumma a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis sudur. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar.
Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Tentang perkataan wa shifa'un lima fis sudur, wa shifa'un lima fis sudur, wa shifa'un lima fis sudur. Tentu niatkan, ya Allah, kalau sekiranya ada virus, kuman, penyakit dalam dada, aku minta engkau kecilkan dan hilangkan virus itu. Nah, wa shifa'un lima fi sudur, dan sembuhkanlah, rawatlah, nah, ubatilah segala penyakit yang ada di dalam dadaku ini, ya Allah. Itulah. Nah, tu. Inilah amalan-amalan yang saya bagi, untuk Tok Guru bagi, saya bagi dekat kawan-kawan yang kena ujian penat, yang kena ujian sakit dada disebabkan virus dan sebagainya. Alhamdulillah. Dia berkata bila dia buat amalan, baca banyak-banyak tentang tu. Wa shifa'un lima fis sudur, wa shifa'un lima fis sudur, wa shifa'un lima fis sudur. Baca banyak-banyak kali, insya-Allah. Macam mana kita ni 20 nafas kali-kali boleh. 1 kali 2, 2 kali 2, 4 tiap hari, gantung di badan kalau tak boleh. No. Ni kita baca, no. Wa shifa'un lima fis sudur, wa shifa'un lima fis sudur, wa shifa'un lima fis sudur, sampai dah kita jadi yakin dengan ayat Al-Quran. Yakin dengan ayat Al-Quran. Sebab apa yang Nabi ajar, apa yang Allah buat turun, tak ada satu pun yang tak betul. Nabi kata apa? Allah kata apa? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ingat, Nabi ni apa hak dia ajar tu? Wahyu. Apa dia ajar tu tak ada satu tak betul. Nabi ajar cara makan, betul. Nabi ajar cara tidur, betul. Nabi ajar cara belajar, betul. Nabi ajar cara minum, betul. Nabi ajar cara rawat tubuh, betul. Nabi ajar cara bercakap, semua betul. Jadi kita ambillah kesempatan ni, walaupun sebelum ni kita tak pernah ingat kat Nabi. Walaupun sebelum ni kita duk ghalid, tak ingat pun kat agama. Dia rasa malu pula main penyakit ni baru nak ingat kat agama. Tak ada masalah apa. Sebenarnya setiap yang berlaku ini rahmat untuk bawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berlaku ni Allah bagi jadi sesuatu ni ada sebab dia. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan musibah supaya selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi nikmat kepada kita semua. Nah, itu tadi yang keberapa? Yang ketiga. Yang seterusnya, insya-Allah kalau tak ada panjang, kita ambil takat yang seterusnya ni lah. Kemudiannya, wa makanatil jannati awin nar faqad araf. Ni kita tahu dah. Itu yang kata pentingnya amalan, pentingnya bacaan Quran, pentingnya kita mengaji, pentingnya pahala zikir, pentingnya sedekah, pentingnya kita buat segala macam bentuk kebaikan ni bila ketika wa makanatil jannah, ketika mati itulah kita nampak hala tuju tempat tujuan kita. Mati ni tak mana tujuan kita. Kita masuk universiti atas jurusan sesuatu, ataupun atas syu'bah satu-satu, ataupun atas satu-satu kursus yang kita ambil. Kita dah nampak lah tak mana channel kita nak pergi. Kita masuk IPG tahu lah nak jadi cikgu lah. Kita masuk pergi kursus KPLI, keluar jadi cikgu lah. Kita masuk kursus diploma perguruan apa semua ni, keluar jadi cikgu. Macam tu lah. Hak ni kursus apa kita buat di dunia ni? Kursus apa hak kita buat yang menyebabkan hala tuju kita, iaitu di akhirat. Masa ni lah apa hak kita kursus di dunia, apa yang kita buat ibadat di dunia, apa yang kita lakukan ketika di dunia ni. Wa makanatil jannati awin nar faqad araf. Masa ni kita tahu. Semua orang tahu. Semua orang tidak akan terlepas daripada mendapat berita ni. Kita semua kena lalui. Apa dia? Wa makanatil jannah, tempat kita ini syurga ataupun neraka di dalam pengetahuan kita pada ketika itu. Allah bagi pengetahuan kepada ketika itu. Masa tu ada orang yang dapat pengetahuan, ada orang yang jadi tak tahuan. Sebab tu masa nak mati tu, teruk masa tu. Masa tu sebab apa? Sebab dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala buka langit seluas-luasnya. Dia boleh melihat wa makanatil jannah, tempat dia syurga ataupun tempat dia neraka. Masa tu dia nampak berdasarkan kepada apa hak dia buat di dunia. Lepas tu Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, unzur ma asghadaka. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak tahu kedudukan aku di sisimu, ya Allah? Nabi kata, unzur ma asghadaka.
Lihatlah kepada perkara apakah yang Allah Subhanahu wa taala sibukkan kami. Maksudnya kita ni sibuk ke mana atas dunia. Dan syukurlah kalau Allah bagi kita sibuk dalam masa yang sama, kita dapat buat amal-amal kebaikan. Allah bagi kita sibuk ke mana. Contohnya dalam tugas dan kerja kita. Waktu kerja pun kita boleh buat pahala. Alhamdulillah. Waktu kerja kita ni boleh dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab antaranya kita bekerja dalam masa yang sama, kita mengutamakan agama, mengutamakan akidah yang paling utama kepada anak-anak murid kita supaya terjaga akan akidah mereka. Terjaga ataupun kita ajak mereka supaya mereka ini ada iman yang sahih. Iman yang sahih. Ada akidah yang sahih. Itu salah satu. Kita jadi guru yang ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudiannya, seterusnya lagi sikit lagi. Panjang hadis ni. Nabi kata, qad katabat syaqiyah atau sa'idah. Kita boleh tengok sama ada kita ni ahlus syaqawah ataupun ahlus sa'idah. Ahlus syaqawah ataupun ahlus sa'adah. Kita ni ahli ataupun orang yang bahagia ataupun orang yang celaka, yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Macam mana macam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Kita esok ni masa duk mati, masa nak mati tu, masa duk sakit tu, masa dalam keadaan nazak itu, masa tu duk minta kalau boleh, ya Allah, masa dekat-dekat ajal dekat dah tu. Minta kepada Allah, boleh nak balik saat saja. Fa'asaddaqa. Aku nak jadi orang baik, aku nak sedekah, aku nak zikir, aku nak duduk dalam majlis ilmu, aku nak jadi orang soleh. Masa tu minta. Ya Allah, patah balik saat. Aku nak jadi orang soleh, ya Allah. Aku nak jadi orang baik, ya Allah. Aku tak mau jadi orang yang busuk hati, ya Allah. Aku tak mau jadi orang yang dengki, ya Allah. Aku nak jadi orang-orang yang baik, ya Allah. Aku nak jadi orang yang turut jalan para alim ulama, ya Allah. Masa tu baru teringat para ulama. Masa tu barulah duduk silap dah. Dulu ni tak mau, tak yakin dengan para alim ulama. Bahkan ada zaman kita hari ni yang memaki hamun para alim ulama. Jaga ada Nabi kita, man abghada aliman faka'annama abghadani. Wa man abghadani abghadallah. Wa man abghadallah dakhala. Siapa yang buat marah dekat ulama, Nabi kata, umpama dia marah kat aku, dia benci dekat aku. Siapa yang benci dekat aku, seumpama dia benci akan Allah Ta'ala. Dia lebih dari dia mula benci, dia dikira sebagai benci kepada Allah. Dia tempat dia adalah neraka. Batu yang berat. Kita nampak macam tak ada apa, tapi bila maki hamun para alim ulama, jaga Allah akan cabut kebahagiaan dia di dunia. Dan ingat, ulama ni memberi kita faham akan ilmu agama. Jadi kita yang ilmu sikit, yang tak ada apa ni, hormatilah para alim ulama yang masih Allah tinggalkan bersama-sama dengan kita untuk menjadi panduan kepada kita untuk kita mengenali antaranya hadis-hadis yang saya baca tadi, ayat-ayat tadi, keterangan tadi yang bukan mai daripada saya, mai daripada siapa? Mai daripada keterangan para alim ulama, turun-turun sampailah kepada kita daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tazkirah ini dan bacaan Yasin yang kita baca sama-sama tadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan macam ni kita ada usaha yang baik, usaha yang mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Usaha yang insya-Allah kita minta mudah-mudahan dapat perhatian daripada Allah, dapat perhatian dan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan saya rasa sekarang itu insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, dan boleh amalkan doa tadi, tak tangan di dada tu, tang wasyifa ul 50, kena payahlah. Dia tahu ustaz bagi payah sangatlah. Tak tangan di dada tu,
wa syifaa'un lima fis sudur, wa syifaa'un lima fis sudur, wa syifaa'un lima fis sudur. Baca bagi banyak-banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan segala penyakit dan menjauhkan kita dan keluarga kita seluruhnya semualah kaum muslimin muslimat daripada musibah ini, daripada ancaman ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.